Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Hal Ehwal Agama mengambil beberapa langkah bagi memperbaiki proses pemberian bantuan, terutama bantuan segera kepada golongan yang memerlukan. Perkara tersebut antara dikongsikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama semasa sesi perjumpaan muhibah antara ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara MMN dengan Kementerian Hal Ehwal Agama. Sesi perjumpaan seumpamanya merupakan forum tahunan yang bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan ahli-ahli MMN mengenai pembangunan dan pencapaian Kementerian Hal Ehwal Agama, di samping mendapat gambaran jelas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi kementerian ini dalam menanganinya. Rombongan dialu-alukan oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Dalam ucapan alu-aluan, Yang Berhormat Pihin antara lain menyentuh mengenai usaha-usaha dalam memberikan bantuan dengan segera kepada golongan yang memerlukan. Untuk menyelesaikannya dalam tempoh 3 hari, TPOR 30 hari. Berbanding dengan permohonan biasa, TPOR dalam lingkungan bukan dalam lingkungan 60 hari lebih itu, bukan 60 hari lebih 2 bulan itu misalnya tak menunggulah, tapi kalau ia siap dalam 2 minggu selesai 2 minggu. Tapi mengikut aturan-aturannya, giliran-gilirannya 60 hari, 63 hari ya. 63 hari itu masa waktu bekerja, jadi kira-kira kena mendekati juga 3 bulan lah tu sebenarnya. Tapi itulah keadaannya. Walau bagaimanapun hal ini cuba diperbaiki dengan memperbaiki sistem-sistemnya, dengan memakai teknologi yang ada, dan mudah-mudahan langkah-langkah tersebut selain daripada menambah bilangan tenaga yang berkhidmat dalam bidang ini, mudah-mudahan semuanya dapatlah mengurangkan apa yang dinamakan kepadatan. Kami dah menyebut kesesakan tu padat namanya tu. Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, dalam taklimatnya antara lain menggariskan mengenai 3 projek utama dalam mendukung rancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Agama 2020-2024, iaitu pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam, penyebaran kefahaman makna dan tafsir Al-Quran dan Al-Hadith, pemerkasaan wakaf ke arah kesejahteraan negara. Perjumpaan muhibah dan sesi muzakarah berlangsung di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara kemarin mengadakan lawatan ke Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB di bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama. Lawatan bagi rombongan pertama Ahli Majlis Mesyuarat Negara ini dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Semasa lawatan, rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara mendengarkan taklimat mengenai zakat MUIB dan sistem kebajikan negara SKN. Juga hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Dan dari Persatuan Negara Darussalam. Kemudian carta organisasi bahagian kutipan dan agihan zakat di bawah Majlis Ugama Islam mengandungi jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa mengeluarkan wang zakat yang dipengurusikan oleh Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Sementara itu, rombongan kedua Ahli Majlis Mesyuarat Negara pula mengadakan lawatan ke Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Lawatan seumpamanya bertujuan untuk memberikan penerangan lebih terperinci kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara mengenai peranan utama Jabatan Hal Ehwal Masjid. Juga hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama.
Sempena memperingati sambutan ulang tahun penubuhannya yang ke-25 tahun, Masjid Batu Marang malam tadi mengadakan majlis sambutan Jubli Perak di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan diserikan dengan dikir marhaban serta bacaan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Majlis antara lain bertujuan bagi memeriahkan dan mengimarahkan masjid berkenaan dan mengumpulkan imam-imam yang pernah bertugas di masjid tersebut sejak tahun 1996. Juga hadir Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 2 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 258 hari yang lalu. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 579 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,514 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 430 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 87,991 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Radio Televisyen Brunei terus mengorak langkah dalam bidang penyiaran di negara ini untuk menjadi organisasi media yang utama dan dinamik dalam pembangunan negara sesuai dengan peranannya sebagai institusi penyiaran yang berkesan dan membentuk masyarakat yang bermaklumat melalui rancangan dan berita yang berkualiti. RTB kini bersiaran sepenuhnya di bangunan baharu Sungai Akar. Sejak penubuhannya, RTB kini berkembang maju dengan gaya dan corak perkhidmatan yang tersendiri yang pastinya tetap bersandarkan kepada konsep Melayu Islam Beraja. RTB terus menjadi penghubung antara kerajaan dan rakyat, rakan strategik dalam merealisasikan wawasan negara 2035 yang mampu membentuk identitinya yang tersendiri sesuai dengan landasan sebuah negara zikir. Perkhidmatan Melayu Radio Brunei, Perkhidmatan Inggeris dan Tionghoa ditubuhkan pada 2 Mei 1957. Dirasmikan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin bertepatan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pemancarannya pada ketika itu hanya meliputi 5 batu dari kawasan transmitter siaran. Radio pada ketika itu juga hanya dapat didengar selama 2 jam 45 minit setiap hari. Siaran luar pertama ialah perasmian Masjid Omar Ali Saifuddin. Dengan kemajuan yang pesat, Radio Brunei kini mempunyai 5 rangkaian yang sentiasa bersedia secara berperancangan untuk menjadi wadah bagi memberigakan mesej kerajaan dan masyarakat. Perkhidmatan televisyen pula memulakan siarannya pada 1 Mac 1975 dan hanya mempunyai satu saluran utama. Perkhidmatan televisyen dilancarkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 9 Julai 1975 dan secara langsung menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara yang pertama di Asia Tenggara memulakan siaran televisyen berwarna sepenuhnya. Pelancaran yang bersejarah itu diikuti dengan program dan yang paling menarik adalah siaran berita dalam bahasa Melayu dan tampilnya penyampai berita oleh anak tempatan pertama.
Di sebalik kepesatan teknologi digital yang semakin berkembang luas, RTB sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatannya melalui rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti yang menarik. RTB juga adalah sebahagian daripada kehidupan masyarakat dan sebagai media informasi yang berperanan dalam mendidik masyarakat. Lebih banyak berita menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami. Sebanyak 150 kg sayap ayam dan 20 kg tongking mentah dirampas dalam operasi yang dijalankan oleh Pegawai Penguatkuasa Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah bersama dengan Jabatan Kastam dan Eksais di Raja Brunei di kawasan Mentiri. Operasi tersebut adalah hasil maklumat yang diterima daripada orang awam dan risikan yang dijalankan oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah mengenai penjualan daging mentah yang diragui kehalalannya di kawasan Mentiri. Semasa operasi, agensi penguatkuasa mendapati sebuah kenderaan bersama 2 orang individu membawa sayap ayam mentah dan tongking mentah yang disimpan di belakang kenderaan tersebut. Kesemua sayap ayam dan tongking tersebut tidak mempunyai label halal Majlis Ugama Islam yang dipercayai dibawa masuk ke negara ini tanpa permit halal import. Kesemua barang tegahan dirampas dan kes tersebut diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk tindakan lanjut. Sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging boleh dilaporkan ke Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui talian hotline 716-6222 atau mana-mana pejabat Bahagian Kawalan Makanan Halal di setiap daerah. Bazar Amal Sedekah Week UNISA 2021 kini sedang berlangsung di Gimnasium Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Bazar yang berlangsung sehingga esok dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Syariah dan Undang-Undang Fakulti Syariah dan Undang-Undang UNISA. 30 petak jualan disediakan bagi warga UNISA dan pengusaha-pengusaha tempatan. Bazar antara lain bertujuan untuk memberikan latihan kemahiran, keusahawanan dan mewujudkan ekonomi secara kecil-kecilan bagi warga UNISA serta para pengusaha tempatan. Ia dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Tujuan daripada Sedekah Week UNISA 2021 ini, which is kami akan mendapatkan hasil pendapatan daripada duit sewa daripada vendors. So duit ini, hasil pendapatan ini 100% akan didermakan ataupun disumbangkan kepada orang yang memerlukan. Dan dalam sambil itu kami berkonsepkan berniaga sambil beramal.
Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB bagi tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi akan mula dibukakan hari ini 20 Januari 2021 pukul 2 petang. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian pemeriksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urustia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dengan kerjasama bahagian teknologi maklumat memaklumkan dalam kenyataannya para calon serta ibu bapa atau penjaga perlu mendaftar terlebih dahulu sama ada secara dalam talian atau perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit. Pendaftaran secara online boleh dibuat menerusi laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama di www.kheu.gov.bn. Manakala pendaftaran melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit adalah dengan menaip KHEU, jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pengenalan pintar dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan PCSB. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang bayaran. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan akan dikenakan bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Sehubungan dengan itu, dipohonkan kepada para pelanggan agar dapat memastikan telefon bimbit masing-masing mempunyai baki kredit yang mencukupi. Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai kaedah pendaftaran serta terma dan syarat bagi perkhidmatan ini, bolehlah menghubungi MAC Telecommunication System Sendirian Berhad melalui email mac@macbrunei.com.